Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya, Awatif Eza. Lebih 4,893 hektar kawasan pertanian terjejas akibat banjir. Nilai kerosakan dianggarkan berjumlah 23 juta ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata jumlah itu melibatkan 2,269 petani di 3 buah negeri. 51 fasiliti kesihatan turut terkesan banjir melibatkan 23 di Kelantan, 17 di Pahang dan 11 di Terengganu. Beliau memaklumkan permintaan untuk pam banjir meningkat di kawasan terjejas. Sehubungan itu, NADMA telah menyalurkan 23 juta ringgit kepada Jabatan Perairan dan Saliran bagi tujuan perolehan pam air bergerak. Kementerian Pendidikan KPM anggar lebih 1 juta ringgit nilai kerosakan dialami institusi pendidikan akibat banjir. Menterinya Fadlina Siddiq berkata laporan awal mendapati ia melibatkan pelbagai fasiliti sekolah terjejas banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Sementara itu, sebanyak 157 buah sekolah terjejas banjir di 8 negeri. Selain Kelantan, Terengganu dan Pahang, ia melibatkan sekolah di Selangor, Sabah, Sarawak, Johor dan Perak. Jumlah itu membabitkan 133 buah sekolah rendah, 23 buah sekolah menengah dan 1 pusat permata. Fadlina mengumumkan sekolah-sekolah terjejas banjir dan dijadikan pusat pemindahan sementara akan menerima bantuan RM2,000 dari rakan seneginya, Yayasan Guru Tun Husin On. Kementerian Pendidikan KPM beri kebenaran kepada pelajar terjejas banjir berpakaian biasa ke sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihak sekolah perlu memaklumkan kepada pelajar yang kediamannya dilanda banjir bahawa mereka boleh hadir menggunakan pakaian biasa sekiranya kesemua pakaian musnah semasa bencana tersebut. Sementara itu, berkaitan peningkatan kes COVID-19, KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada semua institusi pendidikan untuk terus mematuhi SOP Majlis Keselamatan Negara MKN. Semua institusi pendidikan juga perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan jangkitan respiratori yang lain yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Perkongsian lesen kenderaan motor digital ELKM dan cukai jalan digital e-road tax melalui aplikasi MyJPJ boleh dilakukan bermula hari ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, ia merupakan fungsi baharu aplikasi MyJPJ sekaligus menambah baik aplikasi tersebut. Ia bagi pemilik kenderaan berkongsi ELKM bersama ahli keluarga, rakan atau individu lain yang dibenarkan. Perkongsian itu juga berfungsi sekiranya kenderaan dipandu individu lain selain pemiliknya. Perkongsian boleh dibuat mengikut tempoh had masa yang ditetapkan. Taktik sindiket sembunyikan stok dadah dalam tayar ganti kenderaan berjaya dibongkar polis Kedah. 2 suspek warga asing disyaki pengedar dadah dicekup bersama syabu seberat 10.6 kilogram. Serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Kedah di Air Hitam 28 Disember lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Fiso Saleh berkata hasil pemeriksaan menemukan 10 bungkusan plastik berwarna hijau mengandungi syabu bernilai RM349,800. Siasatan awam mendapati kedua-dua suspek bergiat aktif mengedar sejak beberapa bulan dan bekalan dadah berkenaan dipercayai untuk pasaran sekitar Kedah. Kedua-dua suspek positif syabu direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sedikit perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 30 maut akibat gempa bumi yang melanda tengah Jepun dan kawasan sekitar. Bencana itu turut mengakibatkan 200 bangunan terbakar di Wajima, wilayah Ishikawa. Beberapa bangunan runtuh mengakibatkan 14 orang tertimbus. Penduduk di wilayah Niigata, Toyama, Fukui dan Gifu turut mengalami kecederaan akibat bangunan runtuh dan rosak. Sejak semalam, Jepun telah dilanda sekurang-kurangnya 155 siri gempa bumi. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.